Suasana Kenny bekerja semasa menangkap musuh hidup-hidup iaitu pengganas komunis dan anggota underground ketika dia di dalam F-Team. Jarang dia perlu membunuh mereka melainkan tiada pilihan yang lain. Semua kerjanya berbentuk operasi mengejar dan menawan pengganas komunis. Juga anggota bawah tanah hidup-hidup. Dia tak ada masa untuk membuat kerja menulis laporan, menaip ataupun sebagainya. Kerja sebagai pegawai operasi memang terlalu banyak. Pengganas komunis pula ada beratus-ratus di dalam hutan. Anggota underground pula ada beribu-ribu di bandar dan di luar bandar. Kenny menjalankan risikan. Apabila dikenal pasti, tangkap hidup-hidup seorang demi seorang. Setiap tangkapan mempunyai nilai taktikal. Apabila ditangkap dan siasat, lebih banyak nama yang akan timbul. Dengan demikian, kerja Kenny tak putus-putus. Sentiasa ada sahaja tangkapan yang perlu dilakukan. Melakukan tangkapan ke atas pengganas anggota underground bukan sahaja sukar tetapi sangat berbahaya kerana kebanyakan mereka ada mempunyai senjata api dan mahir menggunakannya. Kelebihan Kenny adalah tindakan beliau lebih terancang. Ianya dilakukan secara mengejut tanpa diduga oleh sasaran. Ini hanya boleh dilakukan dengan menggunakan anggota yang ditawan itu sendiri, CEP atau SEP, untuk membantu menangkap kawan-kawannya pula. Anda mungkin hairan bagaimana pihak SB memesongkan pemikiran musuh yang ditawan untuk membantu mereka menangkap rakan-rakan mereka. Sebenarnya, mereka tidak menggunakan paksaan atau deraan ke atas pengganas ini. Mereka hanya perlu menggunakan dialog dan perbahasan untuk meyakinkan pengganas-pengganas ini. Ahli-ahli komunis sebenarnya bukanlah orang yang terlalu jahat ataupun penjenayah yang berat. Mereka adalah anak-anak muda yang mempunyai wawasan tetapi telah diracuni pemikiran mereka sejak di bangku sekolah lagi. Mereka telah didedahkan dengan fahaman komunis melalui kumpulan Susi. Otak mereka sebenarnya di brainwash untuk melihat kerajaan sebagai satu kerajaan yang jahat. Sistem demokrasi adalah salah. Kapitalisme adalah menindas. Tentera nak bunuh mereka. Polis nak tangkap dan aniaya mereka. Namun, selepas ditawan SB, mudah sekali menebalikkan segala tanggapan salah mereka sehingga mereka benar-benar insaf. SB telah banyak membawa keluar rakan-rakan mereka yang telah tertipu dan terjerumus di dalam kancah komunis. Contohnya telah ada. Kita lihat apa yang berlaku di antara Kenny dengan Batman. Asalnya, Batman ialah seorang pengganas komunis yang berjuang di dalam hutan. Dia telah ditipu dengan dakwah komunis semenjak daripada kecil sehingga sanggup meninggalkan sanak saudara untuk masuk ke dalam hutan dan berjuang. Kononnya untuk membebaskan negara daripada cengkaman kapitalisme dan menubuhkan negara yang mengamalkan sistem komunis. Suatu hari, Kenny dengan segala kebijaksanaannya telah dapat menangkap Batman semasa berada di dalam hutan. Semasa melakukan tangkapan itu, Kenny telah memanjat pokok setinggi 20 kaki menunggu kedatangan Batman. Kenny telah terjun daripada atas pokok menerkam ke atas Batman yang bersenjatakan rifle. Selepas ditawan dan dibawa balik ke kamp, Kenny secara peribadi merawat Batman, memberi Batman makan dan minum. Batman telah terkesima dengan layanan yang diterima kerana selama ini dia diberi maklum oleh ketua-ketuanya bahawa polis sangat jahat dan akan menyeksa tubuhnya jika dia ditangkap. Tetapi apa yang berlaku ke atas dirinya adalah bertentangan dengan apa yang dilaluinya. Ini membuatkan Batman percaya kepada SB dan percaya kepada Kenny sehingga ke tahap sanggup melakukan apa sahaja untuk Kenny dan SB. Batman tidak ditangkap di bawah ISA kerana Kenny dengan penuh yakin kepada kesetiaan dan kesanggupannya untuk membantu SB. Dia telah diambil oleh Kenny sebagai pembantu semasa menjalankan operasi. Banyak operasi yang Batman telah terlibat. Dia telah banyak membantu di dalam mengenal pasti sasaran. Kadang-kala Kenny sedang tercari-cari anggota MNLF yang ada di dalam ramai-ramai manusia. Batman dengan mudah mengenalinya daripada jauh melalui cara dia bergerak kerana Batman juga pernah menjadi seorang anggota underground yang penuh pengalaman sebelum dia menyertai pengganas komunis.
Sayang sekali, Batman telah mati semasa Kenny melakukan satu operasi menangkap komunis di Tapah, di mana dia mati semasa dia menghalang tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan Kenny daripada peluru anggota komunis. Kematian Batman merupakan satu tamparan hebat kepada Kenny. Dia berasa amat sedih dengan kejadian itu. Batman mati kerana hendak menyelamatkan nyawanya. Memang mereka berdua amat akrab. Duduk, tidur, malah makan bersama, serta membuat banyak operasi bersama. Kenny telah menganggap Batman macam adik sendiri. Semasa membuat tangkapan, mereka sentiasa berganding bahu. Ada beberapa insiden Batman telah menyelamatkan Kenny daripada mendapat cedera atau mati. Begitu juga Kenny beberapa kali menyelamatkan nyawa Batman. Batman selalu memainkan peranan sebagai decoy untuk menangkap anggota underground. Dia berlagak seperti orang yang ingin ditemui oleh anggota underground. Dan selepas establish contact, Kenny dan F-Team terus menerkam dan menangkap anggota underground itu. Kenny akhirnya menerima kenyataan yang Batman telah tiada, walaupun ianya pahit. Berbalik kepada keadaan hidup Kenny semasa menjalankan tugas. Sebagai pegawai operasi tidak ada rehat baginya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan dia telah bertugas. Tidak henti-henti melancarkan operasi. Di markas itulah rumahnya, tempat tidurnya dan makan minumnya. Dia tidak ada masa balik ke rumah berjumpa dengan anak isteri, apalagi hendak bermesra dengan mereka. Keluarganya memang sudah biasa dengan keadaan begitu. Malah mereka sendiri pun tidak tahu apa jenis kerja yang Kenny buat. Yang isterinya tahu suami pergi kerja, itu sahaja. Kenny berkahwin pada tahun 1976. Namun selepas kahwin, hampir sepanjang masa dia meninggalkan isteri di rumah. Tugasnya menentang MNLF berterusan tanpa rehat dan seolah-olah tanpa penghujung. Tempat tidurnya di atas bunker, di dalam kereta, di dalam van. Makan minum paling cincai masak sendiri ataupun membeli nasi bungkus. Tidak ada TV, radio, hiburan atau apa-apa pun. Malah tidak sempat untuk itu semua. Kalau tidak menjalankan operasi, dia duduk di dalam base menunggu signal bagi melancarkan operasi baru. Keadaan begini berterusan sepanjang menjalankan operasi membongkar dan menggeledah MNLF daripada tahun 1976 sehingga Mac 1977. Hasil tindakan Kenny membuat ketua nombor 1 MNLF bernama Robin telah lari masuk ke hutan di Telemong. Robin kemudiannya menyertai pengganas komunis 9 Armored Workforce. Ketika itu Robin mengawal lebih 5,000 orang anggota underground MNLF. Di dalam ranking PKM, Robin berpangkat DCM. Kenny terus berusaha mengesan Robin walaupun dia telah memasuki hutan. Kenny melancarkan projek menggunakan ahli underground yang dia telah berjaya tangkap. Akhirnya, Kenny telah berjaya mempengaruhi Robin untuk keluar daripada hutan untuk mengadakan satu pertemuan dengan orang bawahannya di tepi jalan raya. Dan Kenny kemudian berjaya menangkap Robin hidup-hidup. Robin walaupun begitu besar dan berpengaruh di dalam PKM, dia juga dengan mudah akur kepada program diindoktrinasi SB. Akhirnya, dia telah bersetuju memberi kerjasama penuh kepada SB dan Kenny dapat melancarkan Op Kelong di Telemong. 19 orang pengganas komunis telah berjaya ditawan hidup-hidup tanpa perlu melepaskan tembakan sebutir pun peluru. Begitulah hebatnya dan berkesannya tindakan Intelligence Special Branch yang tidak ada tolok bandingannya di dunia ini. Kejayaan SB di dalam Op Kelong telah membawa kepada berpuluh-puluh lagi operasi sehingga hampir semua pengganas komunis di hutan dan anggota underground di bandar telah dapat ditangkap. Jumlah pengganas yang berjaya ditangkap dan dibunuh oleh Kenny dan F-Team berjumlah 187 orang dan anggota underground 1,700 orang. Tindakan-tindakan berterusan Kenny dan F-Team serta Special Branch inilah yang menyebabkan PKM telah lumpuh. Akhirnya mereka bersetuju meletakkan senjata dan menandatangani perjanjian damai dengan kerajaan Malaysia di Hat Yai, Thailand pada tahun 1989.